Nasional 8, 5 November 2014. Berikut antara paparan utama malam ini. Malaysia Belanda berjanji cari mereka yang bertanggungjawab dalam nahas MH17. Tiada kenaikan kadar elektrik sehingga Jun tahun depan. Gagal bayar pinjaman PTPTN, 173,000 peminjam akan disedarai dalam Sikris. Bersama saya Khairul Azwan Arba dan Haizil Asman untuk perinciannya dalam Nasional 8. Pemimpin Belanda dan Malaysia berikrar untuk menutup episod MH17 dan meletakkannya sebagai isu utama dalam agenda antarabangsa. Ini adalah di antara harapan yang terpancar dari Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte semasa pertemuan mereka di Putrajaya bagi membincangkan tragedi itu. Mark Rutte tiba hari ini bagi melakukan lawatan rasmi sehari ke Malaysia. Rutte pagi tadi diberi sambutan rasmi di Dataran Perdana Putrajaya. Ketibaan Rutte dan delegasi lawatan di perkarangan Dataran Perdana pada pukul 10 pagi disambut Datuk Seri Najib. Hadir bersama Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sejurus tiba lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja. Rutte kemudiannya memeriksa kawalan kehormat Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja dianggotai 106 anggota dan pegawai lain pangkat. Ia diketuai Major Azli Rafidzi Kamal Rafidzi. Beliau kemudiannya diperkenalkan kepada Ketua Setiausaha Negara, Barisan Menteri Kabinet, pegawai tertinggi kerajaan serta duta-duta asing. Komitmen Malaysia dan Belanda membawa pesalah yang menembak jatuh pesawat MH17 akan ke muka pengadilan. Datuk Seri Najib sekali lagi menegaskan yang perkara itu dipersetujui kedua-dua negara. And I know I can count on Prime Minister Mark Rutte for his friendship and for his cooperation. And we look forward to working together, especially to ensure that we find out what really happened to the plane beyond any doubt, and more importantly, who were responsible for bringing down MH17. Datuk Seri Najib berucap pada sesi perjumpaan khas bersama pasukan petugas Operasi Pengecaman Mangsa Nahas DVI Malaysia di bangunan Perdana Putra Putrajaya yang turut dihadiri Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Datuk Seri Najib turut menyampaikan penghargaan kepada Rutte dan Kerajaan Belanda atas sokongan dan peranan yang dimainkan mereka dalam memastikan mangsa nahas MH17 dapat dibawa pulang ke negara ini. Jelasnya di sebalik insiden yang berlaku itu terdapat hikmah di mana negara-negara terlibat menjadi lebih rapat. Dalam pada itu, Rutte menjelaskan kedua-dua negara dan juga Australia telah bekerjasama dengan cemerlang dan berharap ia akan diteruskan ke masa akan datang untuk siasatan yang lebih mendalam. Beliau juga sedar setiap pihak yang terlibat dengan tragedi MH17 tidak akan dapat melupakan apa yang berlaku, namun berharap mereka akan terus bersama mewujudkan hubungan yang lebih erat. Dalam sidang media bersama kemudiannya, Perdana Menteri menegaskan Malaysia akan memainkan peranan yang lebih menyeluruh dalam mencari penamat tragedi MH17 yang terhempas di timur Ukraine Julai lalu. Untuk itu, Kuala Lumpur akan bekerjasama rapat dengan Amsterdam dan Canberra untuk membawa penjenayah yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. We are definitely on the same page. We have the same position. They welcome Malaysia's important and integral part in both the investigation and the recovery team. We don't have any problem with the Netherlands. But the level of Malaysia's participation, we hope, will become more evident. Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menjelaskan demikian dalam sidang media tengah hari tadi. Kedua-dua negara katanya sepakat dalam menjadikan tragedi ini sebagai agenda antarabangsa. Malah sekali lagi Datuk Seri Najib menekankan tentang komitmen Malaysia dalam memastikan keadilan dapat dicapai.
Ruta pada masa sama bersetuju untuk bersama-sama Malaysia mengakhiri episod sedih tragedi bersejarah itu dengan membawa mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. I fully agree with the answer my Malaysian colleague has just given. I can only restate the facts. 43 people from Malaysia died in this crash. The plane was carrying the Malaysian flag. So it is only natural and logical that Malaysia is fully involved, and that's exactly what the Netherlands wants and what we are working on together. Ruta bagaimanapun berkata pihaknya tidak akan membawa tragedi MH17 ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Ia berikutan proses perundangan yang rumit dan ICC menurutnya bukan jalan terbaik mencari keadilan. Simboliknya, sempena kunjungan rasmi ke Malaysia, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte tiba di Malaysia pagi tadi menaiki pesawat MAS MH19 yang menggantikan nombor penerbangan bagi MH17 sejak tragedi berkenaan Julai lalu. Beliau menyifatkan syarikat penerbangan Malaysia itu sebagai penghubung terbaik antara Amsterdam dan Kuala Lumpur. And obviously there is a special meaning to the fact that MH17 was on the same schedule, on the same time, now almost 3 months ago. But still, that was not the main reason to take this flight. This is simply the best connection between Amsterdam and Malaysia. Nombor penerbangan MH17 tidak lagi digunakan sejak 20 Julai lalu bagi menghormati mangsa tragedi itu. Rutte dalam pada itu turut memuji perkhidmatan MAS yang disifatkan sebagai syarikat penerbangan pakar dan mempunyai petugas dalam penerbangan yang hebat. Fasa baru misi pencarian pesawat MH370. Peralatan sonar prosas yang ditunda kapal Go Phoenix kini sudah mengimbas kira-kira 157 km persegi dasar laut di selatan Lautan Hindi selepas 2 hari berada di lokasi pencarian. Setakat ini proses mengimbas dasar laut berjalan lancar dan mengikut perancangan. Laporan bersama wartawan Awaluddin Gerani yang mengikuti misi pencarian pesawat MH370 di Lautan Hindi. Menurut pengurus projek misi ini, Evan Tanner, kawasan pencarian adalah lokasi paling berkemungkinan tinggi pesawat MH370 menyampaikan isyarat akhir berdasarkan pengumpulan maklumat dan data sebelum ini. So we brought our expertise to bear in this situation for this kind of operation, and for our part of it, we are very capable of determining and surveying this terrain and this bottom. But it still comes down to, if we're in the right place. So if it's here, we'll locate it, and it just takes time. Setakat ini cuaca dalam keadaan baik biarpun alunan ombak setinggi 3 hingga 4 meter, namun ia tidak menjejaskan operasi. Bagaimanapun, semua petugas berwaspada terhadap kemungkinan gangguan tiupan angin kencang. Sekiranya ini berlaku dan keadaan bertambah buruk, ia akan mengganggu kerja-kerja mengimbas dasar laut di mana peralatan sonar tidak berada di garisan dikehendaki. Pencarian pusingan kedua kali ini turut diharapkan menemui petunjuk positif kepada pusingan pencarian seterusnya, di mana tempoh keseluruhan misi ini dijangka mengambil masa sehingga 6 bulan. Setakat ini dahulu laporan saya Awaluddin Rani dan juru kamera Abdul Halim Ahmad Yusof dari kapal Go Phoenix di selatan Lautan Hindi untuk berita RTM. Kadar tarif elektrik tidak akan dinaikkan sehingga Jun tahun depan. Dan bagi memastikan kadar ketika ini dikekalkan, kerajaan akan menampung kos sebanyak 1.68 bilion ringgit bagi api dan penjanaan menggunakan hasil penjimatan daripada rundingan semula Perjanjian Pembelian Tenaga PPA. Bercakap di Parlimen, Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Maximus Ongkili memaklumkan tarif elektrik di Semenanjung telah ditetapkan melalui sistem kawal selia berasaskan insentif IBR menggunakan mekanisme pelepasan kos ketidakseimbangan ICPT. Menerusinya, kerajaan akan menyemak kadar tarif setiap 6 bulan berdasarkan perubahan dalam harga bahan api dan penjanaan.
Setelah mengambil kira kos ICPT bagi mengekalkan kadar tarif elektrik, baki penjimatan rundingan semula PPA adalah RM170 juta. Justru menurut beliau, jumlah tersebut tidak akan mencukupi bagi menampung kos-kos ICPT akan datang. Jumlah keseluruhan adalah sebanyak ringgit Malaysia 847.96 juta yang bersamaan dengan kenaikan kadar tarif elektrik sebanyak 1.62 sen kilowatt jam jika ini tidak ditanggung oleh kerajaan. Berkuat kuasa 1 Januari tahun ini, kadar purata tarif elektrik di Semenanjung naik 4.99 sen manakala Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan sebanyak 5 sen. Datuk Seri Maximus turut memaklumkan Petronas akan menanggung pendapatan yang hilang bagi tempoh Julai 2014 hingga Jun 2015 susulan keputusan penangguhan kenaikan harga gas berpaip berjumlah RM836 juta. Susulan kematian pelajar tingkatan 4 Ahmad Rafikin Azman di hutan Lipur Air Terjun Sekayu, hasil bedah siasat Hospital Hulu Terengganu Allahyarham disahkan meninggal dunia akibat lemas. Timbalan Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu Rosli Muhammad Amir berkata pihaknya juga tidak menolak kemungkinan mangsa meninggal dunia sekitar 72 jam sebelum mayatnya ditemui. Ibu saudara Rafikin, Asnida Osman, dalam pada itu menjelaskan tidak ada sebarang kesan kecederaan luaran pada tubuh anak saudaranya itu. Doktor cakap untuk internal injured ataupun luaran memang tak ada. So far memang kata dia meninggi, punca dia dikatakan di kategori mungkin sebab dia sejuk, dia menjadi macam lemas lah. Sebab paru-paru dia pun macam ada air, tapi dia tidak lemas di kawasan air. Beliau meminta mana-mana pihak agar berhenti membuat spekulasi melalui media baharu yang mengaitkan pelajar itu cedera teruk selepas tergelincir di kawasan berbatu. Kecederaan atau apa-apa memang tak ada. Memang tak ada. Dia tak ada spekulasi tergelincir apa semua tu. Semua yang spekulasi yang telah dibuat tu memang jauh tersasar. Sememangnya dia dalam keadaan yang sempurna. Tiada sebarang cedera. Dah tahu, tengok sendiri anak macam mana, keadaan anak dia macam mana, dengan cantik, tiada sebarang cedera, dengan keadaan senyum, semuanya alhamdulillah. Bapa mangsa Azman Osman berkata walaupun sedih tetapi seluruh ahli keluarga redha dengan takdir sambil melahirkan rasa terharu kerana begitu ramai pihak tampil untuk mencari anak bongsunya dalam tempoh 4 hari berturut-turut. Pertama-tama saya syukur kepada Allah SWT kerana saya ditemukan kembali dengan anak saya walaupun tidak dalam keadaan yang saya dan keluarga harapkan. Tapi kita bersyukur kerana Allah kembalikan kepada kami untuk seketika sebelum Allah ambil balik. Untuk Allah nak menjaga dengan lebih baik lagi lah. Kami bersyukur. Jenazah Ahmad Rafikin selamat dikebumikan awal pagi tadi di tanah perkuburan Islam Jalan Pusara, Kuala Berang, Terengganu. Sebelum itu, jenazah dimandi dan dikafankan di Hospital Hulu Terengganu dan disembahyangkan di sebuah surau berhampiran tanah perkuburan tersebut. Mayat Allahyarham Ahmad Rafikin ditemui pasukan mencari dan menyelamat tersepit di celah batu dekat sungai di hutan Lipur Air Terjun Sekayu petang semalam. Bapa Allahyarham Azman Othman, 50 tahun, bersyukur dengan sikap prihatin semua pihak dalam bantu operasi mencari dan menyelamat anaknya itu. Selain itu, Azman merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan negeri yang membantu menguruskan pengkebumian anaknya. Dalam pada itu, Menteri Besar Terengganu Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman sudah mengarahkan Jabatan Perhutanan untuk meningkatkan tahap keselamatan di kawasan hutan Lipur itu. Suasana yang kami harapkan. 2 penjenayah warga Filipina yang ditembak mati di Penampang Baru minggu lalu mempunyai kaitan dengan jenayah penculikan dan anggota tentera Diraja Sulu. Ia disahkan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jalaluddin Abdul Rahman. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Jalaluddin berkata pihak ISKOM mengesahkan kedua-dua suspek adalah sasaran yang dikendaki dan dipercayai merupakan antara ketua rangkaian yang berpusat di Sempurna dan Ladatu. Hasil siasatan kita, kedua-dua suspek ini memang berasal daripada Filipina, dan mereka mempunyai rangkaian
mereka mempunyai rangkaian ya, dengan kidnapping forensik ya, dengan penjenayah-penjenayah di Selatan Filipina yang selalu datang mengganggu gugat, termasuk dengan Royal Force Sulu. Itu saya boleh isytiharkan di sini. Mereka berdua ni mempunyai rangkaian ya, yang mana mereka ini berniat untuk melakukan samun untuk mendapatkan duit dana bagi kekuatan mereka di Selatan Filipina. Kedua-dua suspek memiliki pasport antarabangsa Filipina dan juga kad pengenalan palsu. Dalam pada itu, tempoh perintah berkurung yang sepatutnya tamat esok dilanjutkan sehingga 22 November ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Jalaluddin berkata pihak polis dan kerajaan Filipina sedang giat mengadakan rundingan bagi mencapai kata sepakat untuk membebaskan Konstebel Zakia Alip yang diculik di sebuah pusat peranginan di Pulau Mabul sempurna pada pertengahan Julai lalu. Kementerian Dalam Negeri memandang serius kes penculikan yang berlaku di Sabah dan mengambil pelbagai langkah proaktif dalam menyelesaikan isu tersebut. Namun langkah-langkah yang diambil perlu dirahsiakan demi keselamatan mangsa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjelaskan kerajaan ketika ini bekerjasama dengan pihak berkuasa Filipina bagi menyelamatkan mangsa. Saya tidak nak bercakap panjang lebar soal penculikan ini sebab kita masih dalam perbincangan dengan pihak tertentu di Sabah. Dan Polis menasihatkan semua anggota pasukan peronda sukarela PPS Pulau Pinang mematuhi arahan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri KDN semalam bahawa pertubuhan itu menyalahi undang-undang. Ketua Polis Negeri Dato' Abdul Rahim Hanafi berkata sehubungan itu pihaknya mahu anggota PPS menyerahkan semua kelengkapan dan peralatan mereka kepada pendaftar pertubuhan ROS dalam tempoh terdekat. Okey, so kita macam ni. Bila arahan tu telah dikeluarkan, dia dah tahu. Ahli PPS pun dah tahu, yang 9,000 ahli PPS pun dah tahu. So dia kena ambil tindakan sendiri. Dan saya nyatakan sebelum ini di mana satu peringkat kebangsaan akan dikeluarkan untuk penyerasan mengenai community policing. Dan kita akan berbincang dengan pihak PPS untuk membantu pihak polis dalam mencegah jenayah. Okey? Datuk Ibrahim ditemui selepas majlis bacaan ikrar bulanan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Pulau Pinang di Georgetown. Semalam, Ketua Setiausaha KDN Datuk Seri Muhammad Khalid Sharif dalam satu kenyataan berkata Menteri Dalam Negeri mengisytiharkan PPS Pulau Pinang sebagai sebuah pertubuhan yang menyalahi undang-undang mengikut Seksyen 5/1 Akta Pertubuhan 1966. Selepas 5 tahun penubuhannya, PPS dilaporkan mempunyai 296 kumpulan yang beroperasi di bawah 40 kawasan Dewan Undangan Negeri. Berikutan penyebaran 2 klip video berkaitan aksi buli oleh sekumpulan pelajar di laman sosial. Polis Diraja Malaysia PDRM mengarahkan semua Pesuruhjaya dan Ketua Polis Negeri untuk mengesan sekolah dan pelajar terlibat. Menurut kenyataan pemangku Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Fuzi Harun, siasatan untuk mengenal pasti lokasi kejadian sedang dijalankan. Pihak polis turut merayu kepada orang ramai, pihak sekolah, guru dan ibu bapa serta pelajar terlibat yang mempunyai maklumat berkaitan kes buli itu tampil untuk membantu siasatan. Terbaru hari ini, satu lagi video pelajar dibuli dimuat naik di laman Facebook Friends of BN yang menunjukkan aksi pelajar dibuli dengan kejam oleh rakan sebaya. Video itu berdurasi 6 minit. Ibu remaja orang kurung upaya OKU Muhammad Firdaus Dullah Lola Nopita Sadi yang berdepan 2 pertuduhan mengikut Akta Kanak-kanak 2001 menukar pengakuan kepada bersalah di Mahkamah Session Seremban hari ini. Wanita berusia 40 tahun itu membuat pengakuan tersebut selepas kedua-dua pertuduhan terhadapnya dibacakan semula di hadapan Hakim Kamarudin Kamsul. Mahkamah menetapkan 17 November depan untuk hujahan mitigasi dan menjatuhkan hukuman. Lola Nopita kali pertama dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Seremban pada 27 Jun lalu. Mengikut pertuduhan pertama,
Ibu kepada dua anak itu didakwa sengaja mengabaikan Muhammad Firdaus dengan cara yang mungkin menyebabkannya mengalami cedera fizikal atau emosi di sebuah bilik di rumah mereka di Blok 15 19 Flat Semarak Nilai antara Januari hingga 2.30 pagi 21 Jun lalu. Pendakwaan dijalankan mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman denda maksimum RM20,000 atau penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya. Bagi pertuduhan kedua pula, wanita itu berdepan hukuman denda sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya. Dua orang guru sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT didakwa di Mahkamah Session Seremban kerana memiliki kertas soalan ujian pencapaian sekolah rendah USR secara tidak sah September lalu. Guru SJKT Ladang Batang Benar Nilai Subarau ataupun Kamalan Nathan dan guru SJKT Ladang Lenggeng P. Murugan bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sebaik jurubahasa mahkamah membacakan pertuduhan masing-masing di hadapan Hakim Datuk Jakjit Singh Ban Singh. Tertuduh pertama, Subarau, 34 tahun, menghadapi 5 pertuduhan memiliki soalan UPSR bagi subjek Matematik 035 Palang 1, Matematik 015 Palang 1, Bahasa Tamil Pemahaman, Bahasa Tamil Penulisan dan Sains 018. Manakala Murugan, 36 tahun, menghadapi satu pertuduhan yang sama bagi subjek Matematik 015 Palang 1. Mereka didakwa mengikut Seksyen 8(1)(c) Akta Rahsia Rasmi 1972(Akta 88 yang memperuntukkan hukuman penjara minimum setahun atau maksimum 7 tahun. Kedua-dua tertuduh diwakili 7 peguam bela iaitu Harsh Mahaderan, S. Verapan, A. Partian, Lee Kayet, Lee Lok Wah, A.K. Das dan Ramzani Idris. Manakala pihak pendakwa raya diwakili Timbalan Pendakwa Raya Wan Syarudin Wan Ladin dan Muhammad Abu Hassan Ramli. Hakim menetapkan Subarau dikenakan ikat jamin RM3,000 manakala Murugan RM2,000. Kes akan disebut semula pada 15 Disember depan. Sindiket penyeludupan dadah antarabangsa tumpas 150 kg ketamin dirampas. Laporannya seketika nanti. Parlimen Belia Malaysia akan membuat latihan semula bagi calon-calon yang tidak berjaya. Ia bagi meletakkan calon wanita serta calon berbangsa Cina dan India agar memberi keseimbangan terhadap kelemahan komposisi janda dan kaum. Sehubungan itu, dua kertas cadangan dikemukakan dalam mesyuarat Kabinet Pembangunan Belia hari ini dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Parlimen. Mesyuarat juga membangkitkan dasar Parlimen Belia Malaysia yang akan dibentangkan tahun depan bagi mendapatkan persetujuan Kabinet. Saya telah mohon pandangan dan juga kelulusan jawatankuasa Kabinet supaya dapat dibuat lantikan yang dibuat oleh Menteri saya, yang mana kita akan lantik di kalangan calon-calon yang tidak berjaya, tetapi di kalangan mereka yang bertanding calon perempuan dan juga calon-calon daripada kaum Cina dan juga kaum India dan kaum-kaum lain, supaya ada keseimbangan yang lebih mencerminkan demografi populasi Malaysia. Pra-persidangan untuk Parlimen Belia Malaysia yang akan bermula akhir bulan ini dan mula bersidang secara rasmi pada 10 Januari 2015. Kontrak Perbadanan Feedlot Nasional NFC akan dibatalkan berikutan kegagalan syarikat itu menjelaskan pembayaran balik bagi pinjaman berjumlah RM250 juta. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, syarikat itu gagal menjelaskan pembayaran ansuran pinjaman itu bagi tahun ini yang telah matang pada 9 Januari lepas. Ujar beliau, kerajaan telah mengemukakan notis membaiki kemungkiran kepada NFC NF Corp pada 5 Mei lepas
dengan tempoh yang diberikan selama 90 hari. Bagaimanapun, NF Corp tetap gagal meremedi kemungkiran tersebut. Datuk Seri Najib berkata demikian dalam jawapan bertulis kepada Wakil PAS Shah Alam, Khalid Abdul Samad. Pinjaman tersebut perlu dibayar bermula 2012 sehingga 2028. Sehingga 30 September, bayaran balik yang dikutip ialah RM34.98 juta bagi ansuran 2012 dan 2013. Beberapa kejadian halangan terhadap pengamal media daripada membuat liputan telah menyumbang kepada tahap kebebasan media di Malaysia. Menerusi penggulungan perbahasan bajet 2015 bagi Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Menterinya Datuk Seri Ahmad Sabri Cik memaklumkan negara berada di tangga ke-147 bagi Indeks Kebebasan Media. Ia adalah hasil analisis laporan Reporters Without Borders 2014. Sebagai contohnya ialah Filipin. Apabila berakhirnya rejim Marcos, diberikan kebebasan yang luas, diberikan kepada rakyatnya untuk membuka ataupun menerbitkan akhbar. Tetapi kedudukannya bukanlah suatu kedudukan yang membanggakan. Kalau kita 147, Filipin berada di tangga 149, lebih teruk daripada kita. Begitu juga Indonesia yang sudah tidak ada permit lagi. Ia berada di tahap angka 132. Artinya, ia mesti dilihat kebebasan berakhbar bukan sekadar ada undang-undang, ada permit, tak ada permit. Jelas Datuk Seri Ahmad Sabri lagi, faktor kebebasan media bukan hanya terletak pada bahu kerajaan semata-mata. Kita tak menafikan. RTM sekarang ada lebih sedikit ruang untuk pembangkang. Tetapi program-program yang dibenarkan itu, disiarkan itu, terbuka, perlu diperbanyakkan, dan saya rasa yang penting ialah bagaimana kita mereformasikan undang-undang yang menyekat media, terutamanya dari segi permit dan sebagainya. Sebagaimana saya beritahu tadi, ada negara yang tidak ada permit langsung seperti Filipin, seperti Indonesia. Litigasi yang disebutkan tadi ini bukan saya yang kata. Ini adalah analisis yang dibuat oleh Reporters Without Borders yang mengatakan kalau negara itu wartawan sentiasa diancam, dia tidak beri pilihan lain, misalnya untuk orang yang ditutup menjawab, dan akhbar boleh menyiarkan jawapannya, minta maaf dan sebagainya, terus untuk menyaman. Setiap kali wartawan diancam dan sebagainya, terus disaman dan sebagainya. Ini adalah antara sebab kenapa negara tersebut kebebasan berakhbar mereka kurang. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Jalani Johari memaklumkan sejumlah 17,653 pengguna data pribadi dalam transaksi komersil berdaftar dengan Jabatan Pelindungan Data Pribadi JPDP. Pendaftaran tersebut adalah perlu untuk mengawal selia pemprosesan data pribadi individu yang terlibat dalam urus niaga komersil supaya tidak disalahguna oleh pihak-pihak berkepentingan. Mereka yang berdaftar dengan JPDP itu tergolong sebagai pengguna data dalam 11 bidang perniagaan sejak Akta Perlindungan Data Pribadi 2010, Akta 709 dikuatkuasakan pada 15 November tahun lepas. Sehingga kini 58 aduan diterima, 2 kes siasatan telah selesai, manakala 56 lagi masih dalam tindakan. Bagi Akta Perlindungan Data Pribadi tidak dirancang untuk diukur melalui jumlah tangkapan ataupun siasatan yang dijalankan. KPI sebaliknya diukur berdasarkan kepada kesediaan pengguna data untuk mematuhi akta secara sepenuhnya. Justru itu, pihak jabatan telah memberi fokus kepada meningkatkan kesedaran dan kesediaan pengguna data untuk merubah dan mewujudkan tabir urus data pribadi berdasarkan keperluan akta tersebut. Kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM menerima 117 aduan berkaitan skim penipuan perbankan internet dan pencurian identiti dari Januari sehingga Ogos tahun ini. Menerusi statistik yang dikeluarkan PDRM bagi 2009 hingga 2014, 10,913 kes penipuan perbankan menerusi talian direkod. Jumlah kerugian hampir 48 juta ringgit.
Pendidikan kewangan kini berdepan cabaran baru dalam merealisasikan pengurusan kewangan yang berkesan, ekoran anjakan demografi terutama kepesatan perbandaran. Rantau Asia khususnya mengalami perubahan demografi paling pesat di dunia sejak 2 dekad lepas. Menurut Governor Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz, beberapa ekonomi di Asia kini berhadapan dengan cabaran baharu seperti pertumbuhan penduduk yang lebih perlahan, penuaan, perbandaran yang semakin pesat serta jangka hayat yang lebih lama. Jumlah penduduk bandar di Asia dijangka meningkat kepada 56% pada tahun 2030 berbanding 43% pada tahun 2010 dan terus meningkat seiring pertumbuhan bandar-bandar mega dengan penduduk melebihi 10 juta orang. Kebimbangan utama kepada peningkatan penduduk ini adalah untuk memperkukuh keupayaan kewangan pengguna terutamanya isi rumah dan perniagaan kecil bagi mengelakkan mereka dari dipinggir kuasa pasaran dan impak ketidaksimbangan perubahan kewangan dan lanskap sosial. Sophisticated risk profiling methods employed by financial institutions can make it more difficult for deserving individuals and businesses to qualify for financial services. Amongst those that qualify, aggressive marketing practices and more complex financial products can also lead to poor financial decisions. Beliau berucap pada sidang kemuncak ke-11 Pendidikan Kewangan CTFT 2014 di Ibu Negara. Malaysia dianggap sebagai negara contoh oleh Afrika Selatan dalam kemajuan institusi kewangan pembangunan DFI. Ketua Pegawai Eksekutif Bank Pembangunan Afrika Selatan DBSA, Patrick Dlamini berpendapat sebagai pasaran baru muncul, Malaysia berjaya menyokong pembangunan industri dalam negara dengan menawarkan pelbagai pilihan pembiayaan yang menarik. We are expecting that more and more of individual DFIs from the continent will begin to engage at individual level with other DFIs within Malaysia and within the subcontinent of Asia Pacific. It is something that we do believe has a lot to offer. As the DFI, you are expected to really come up with innovative solutions to funding infrastructure. As the continent, we're very far from that. As the continent, we want to improve the intra-regional trade within the continent as well as with our fellow emerging market partners. So we both create opportunities at a DFI level, but we hope that it will lead to bigger opportunities at country level for trade between our respective countries. Because we believe that actually a network of this caliber has a lot to offer to the continent at the country level and at the membership level. Ke arah itu, satu memorandum persefahaman MOU ditandatangani di antara Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Afrika dan Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia. Pengerusi ADFIM, Datuk Muhammad Razif Muhammad Yunus berkata MOU itu bertujuan menggalakkan perkongsian idea dan kepakaran di antara kedua-dua persatuan untuk tempoh 2 tahun. And hopefully it will pave the way for even exchange of expertise within each of these respective institutions. As you know, ADFIM has got about 20 members, which comprises of development financial institutions as well as entrepreneur development organizations, and of course microfinancing organizations. So we cut across the whole spectrum of development finance in a way. Dlamini dan Datuk Muhammad Razif bercakap pada sidang media sempena Forum Ketua Pegawai Eksekutif Institusi Pembangunan Kewangan Antarabangsa. Gabungan jumlah pasaran modal bagi syarikat Bumiputra di bawah skim Jejak Jaya Bumiputra SJJB kini telah mencapai RM5.4 bilion dengan 8 syarikat disedaraikan di Bursa Malaysia. Sehingga kini 157 buah syarikat daripada 905 buah syarikat yang disedaraikan di Bursa Malaysia adalah milik Bumiputra.
SJJB yang dikendalikan oleh Ekuiti Nasional Berhad dan Unit Peneraju Agenda Bumiputra Teraju merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk mencapai sasaran 30% pemilikan ekuiti korporat Bumiputra menjelang 2020. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Equinas, Datuk Rahman Ahmad, sehingga 30 Jun lalu sebanyak 2.8 bilion ringgit pasaran modal telah diperolehi. Datuk Seri Wahid telah announce, telah memberi challenge kepada both pihak Teraju dan pihak Equinas untuk meningkatkan ekuiti Bumiputra Control Company, ya. Bukan, this is not ekuiti Bumiputra, this is the market capitalization of Bumiputra Control Company between 7 to 10 billion in the next 3 years. So that I think is a big target. Ketua Pegawai Eksekutif Teraju, Husni Saleh, memaklumkan pihaknya dan Equinas sentiasa bekerjasama rapat dengan memberi hikmat nasihat serta sokongan menyeluruh bagi syarikat Bumiputra yang berpotensi untuk disenaraikan. Peruntukan 30 juta ringgit juga diberikan kepada SJJB bagi tahun ini sehingga tahun depan untuk membiayai kos operasi, kos penyelidikan dan mendapatkan hikmat nasihat luar. Kalau mereka ni memerlukan cornerstone investor, kalau ada syarikat-syarikat pelaburan yang perlu yang invest, kita akan cuba cari. Dan ketiganya, kalau ada cost listing, tak semua listing yang boleh go through. For example, kalau mereka ni tak berani sebab cost listing itu agak mahal, kerajaan akan cuba bantu. SJJB yang ditubuhkan pada 2007 berperanan untuk mempercepat proses penyenaraian dengan menyelesaikan isu-isu berkenaan dengan syarat penyenaraian Suruhanjaya Security SC. Selain memudahkan bantuan peringkat akhir, kontrak kerajaan serta syarikat milik kerajaan GLC untuk meningkatkan nilai syarikat. Harga kenderaan di Malaysia telah berjaya dikurangkan lebih 8% untuk tempoh 2013 hingga Oktober tahun ini. Berdasarkan perkembangan ini, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Automotif Malaysia MAI, Muhammad Madani Sahari yakin sasaran untuk mengurangkan harga kenderaan sebanyak 20 sehingga 30% menjelang 2018 mampu dicapai. 2013 kita telah mencapai pengurangan secara purata sebanyak 4.97% dan tahun ini sehingga bulan 6 tadi bulan Jun tahun ini kita sudah mencapai 3.86%. Jadi kumulatif setahun setengah 2013 dan setengah tahun 2014 kita sudah melebihi 8% daripada target 10%. Ini pengurangan secara secara average, secara purata. Bagi memastikan sasaran pengurangan harga kenderaan secara berperingkat tercapai, pihak MAI bekerjasama rapat dengan syarikat pengeluar kenderaan. Langkah ini penting agar tidak memberi kesan negatif kepada harga kenderaan terpakai sekaligus membebankan pengusaha tersebut. Menyentuh mengenai prestasi jualan kenderaan bagi separuh pertama tahun ini, jelas Madani yang mencatat peningkatan 6% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jualan kenderaan sedikit merosot pada bulan Julai dan September disebabkan musim perayaan serta tindakan orang ramai yang menanti pelancaran model kenderaan tempatan yang baharu. Jualan kenderaan pada bulan Oktober kembali meningkat dengan angka jualan sebanyak 54,000 kenderaan selepas produk Axia dan Proton Iris mula dibuka untuk tempahan. MAI menjangkakan sasaran jualan 670,000 kenderaan tahun ini mampu dicapai sekiranya 50,000 hingga 65,000 kenderaan berjaya dijual setiap bulan sehingga penghujung tahun ini. Bermula Januari 2015, 173,985 peminjam PTPTN yang gagal membayar balik pinjaman akan disenarai dalam sistem maklumat rujukan kredit berpusat SIKRIS. Ia melibatkan tunggakan bayaran balik pembiayaan berjumlah 1.23 bilion ringgit. Mereka ini adalah yang tidak pernah membuat sebarang bayaran balik melebihi 3 tahun dari tarikh yang diarahkan. Menurut pengerusi PTPTN, Datuk Samsul Anwar Nasarah berkata, nama para peminjam terbabit akan disenaraikan secara berperingkat-peringkat sehingga 31 Disember ini. Katanya SIKRIS hanya berperanan sebagai rujukan rekod kredit dan bukanlah sistem yang menyenarai hitam peminjam seperti tanggapan sesetengah pihak. Ini bukan senarai hitam. Langkah ini bukan senarai hitam. Cuma ia merupakan satu langkah iaitu kita
SIKRIS itu sistem mengumpul maklumat individu yang mengambil pinjaman dalam sistem institusi kewangan. Maknanya bukan SIKRIS itu senarai hitam, tapi kita masukkan senarai mereka dalam sistem yang dikawasan oleh Bank Negara Malaysia. Datuk Samsul Anwar Nasarah bercakap dalam sidang media di Ibu Negara. Tambahnya, kaedah ini dibuat bertujuan menggalakkan peminjam lebih berdisiplin sekaligus dapat membantu bakal peminjam baru setiap tahun. Sehingga 30 September tahun ini, seramai 558,475 peminjam tidak pernah membuat bayaran balik pembiayaan melibatkan jumlah 4.3 bilion ringgit. Dalam sidang media sama, Datuk Samsul memaklumkan mulai bulan ini PT-PTN menggunakan maklumat peminjam melalui data Bantuan Rakyat 1 Malaysia sebagai garis panduan untuk memproses sesuatu pinjaman PT-PTN. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah dianugerahkan ijazah kehormatan Doktor Undang-Undang sempena Convocation University Sains Malaysia USM kali ke-50. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor USM pagi tadi. Sultan Hassanal Bolkiah antara lebih 530 graduan yang menerima ijazah pada majlis itu. Ijazah disampaikan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Said Putra Jambul Lail yang juga Chancellor USM. Dalam titah ucap tamanya, Sultan Brunei merakamkan penghargaan kepada USM yang banyak memainkan peranan penting dalam bidang pengajian tinggi di Malaysia. Titah baginda lagi, ijazah yang diterima baginda itu suatu penghormatan kepada rakyat Brunei Darussalam. Ijazah kehormat Doktor Falsafah Undang-Undang yang beta terima pada hari ini adalah satu penghormatan yang tinggi di mana penganugerahannya mampu untuk menjadi pemangkin kepada usaha kita mempertingkatkan lagi hubungan yang sedia ada di antara kedua buah negara. Ianya bukan sahaja penghormatan kepada beta, malahan juga kepada seluruh rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Sekali lagi beta amat menghargai dan berterima kasih di atas penganugerahan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yauda Dabutpur. Pada majlis convocation ini juga, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Lailatul Syahrin Akashah Khalil dianugerahkan ijazah sarjana muda pentadbiran awam. Sementara itu, Timbalan Speaker Dewan Negara Datuk Ronald Kiandi menerima ijazah Doktor Falsafah PhD. Datuk Ronald dilahirkan di Beluran, Sabah. Beliau yang ditemui RTM berkata sebagai Timbalan Speaker Dewan Negara tidak menjadi halangan untuk beliau terus menimba ilmu. Saya yakin bahawa ramai orang boleh capai pencapaian ini. Cuma harus dibuat dalam usaha, dalam komitmen dan kesungguhan yang benar-benar. Dan saya harap agar kejayaan saya ini akan merangsang lebih ramai mereka untuk turut serta dalam mencapai kecemerlangan dalam pendidikan. Ahli Badan Amal dan Kebajikan Isteri Wakil-Wakil Rakyat Bakti disaran sentiasa peka dengan persekitaran dan keadaan semasa serta proaktif dalam sebarang tindakan. Menurut Yang di-Pertua Bakti, Datin Sri Rosmah Mansor, setiap ahli berperanan penting dalam bantu kerajaan memperkasakan sistem penyampaian maklumat terus ke akar umbi. Datin Sri Rosmah berucap demikian pada ceramah mengenai isu-isu semasa dan ahli bakti di Putrajaya. Ujarnya, ahli bakti juga perlu memperlengkapkan diri dengan pengetahuan terkini mengenai dasar-dasar serta program-program yang diperkenalkan kerajaan supaya maklumat yang disampaikan lebih berkesan. Pada masa sama, hubungan yang baik dengan masyarakat haruslah dipupuk dengan memperhebatkan program-program kebajikan dan menyemarakkan gelombang biru bersama masyarakat untuk mendekati rakyat bagi membuktikan peranan penting tersebut dapat dilaksanakan oleh para ahli bakti. Turut hadir ahli kehormat bakti Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Baik, kita beralih ke perkembangan sukan dari dalam dan luar negara. Teruskan saja bersama Nurul Fatihah. Silakan. Terima kasih Kai dan juga Hazel. Antara yang menarik dalam segmen sukan malam ini, MSN akur keputusan Menteri Belia dan Sukan.
Real Madrid dan Dortmund tempah tiket pusingan kedua. Semuanya dalam sukan malam ini. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Segmen sukan malam ini saya mulakan dengan perkembangan terbaru di MSN. Susulan jawatan kosong Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara yang diiklankan semalam, MSN akur dengan keputusan Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin Abu Bakar yang mahu jawatan itu diisi calon dari luar. Justeru buat pertama kali dalam sejarah MSN, agensi kerajaan itu bakal ditadbir Ketua Pengarah bukan dari kaki tangan kerajaan. Keputusan itu bermakna Ketua Pengarah MSN ketika ini Datuk Seri Zulkifli Sembong akan mengosongkan kerusinya hujung tahun ini. Untuk itu, Pengarah Bahagian Pengurusan Sukan MSN Datuk Abdul Jalil Abdullah meletakkan harapan tinggi kepada individu yang bakal menerajui kepimpinan MSN itu demi memulihkan semula maruah sukan di Malaysia yang dilihat kian tercalar. Malah KPMSN yang baru itu perlu memastikan program Olimpik Rio 2016, Sukan SEA 2015 dan Sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur mampu menghadirkan kejayaan cemerlang kepada kontingen negara. Saya mempunyai harapan bahawa whoever lah, sesiapa saja yang akan terpilih ataupun memegang jawatan Ketua Pengarah ataupun CEO Majlis Sukan Negara akan membawa sukan negara lebih cemerlang lagi pada masa akan datang. Walaupun melepaskan Datuk Seri Zulkifli Sembong, namun KPMSN itu akan menggalas tugas baru selaku Ketua Pegawai Eksekutif Sukan SEA 2017. Kredibiliti Datuk Seri Zulkifli menjadi perbualan hangat susulan episod kegagalan di Sukan Commonwealth Glasgow dan Sukan Asia di Incheon, Korea Selatan. Di Olimpik London pada 2012, Malaysia turut gagal untuk mengutip pingat emas pertama di bawah kepimpinan Datuk Seri Zulkifli Sembong. Terdahulu, Datuk Abdul Jalil hadir di Majlis Penerimaan Tajaan dan Cabutan Undi Pasukan Bertanding bersempena Sukan Media MSN di Bukit Jalil. Acara bermula dari 8 hingga 15 November yang sudah menjadi acara wajib buat MSN dan media tempatan untuk mengukuhkan hubungan kedua-dua pihak. Saingan 2014 semakin meriah apabila penambahan 3 pasukan wakil media melibatkan penyertaan keseluruhan lebih 200 orang peserta yang terdiri daripada wartawan dan pengarah berita sukan. Pada tahun ini kita rasa bertuah kerana saya rasa ini adalah menunjukkan sukan ini mendapat perhatian daripada pihak media dan kemeriahan itu adalah saya nilai dari segi pertambahan dari segi pasukan. Kalau dulu kita ada 15 ataupun 14 pasukan, pada tahun ini ada penambahan 3 pasukan baru iaitu Asiana.my, Persatuan Juru Foto Media Malaysia dan satu lagi adalah Majalah Dunia Sukan. So kesemua sekali yang akan terlibat pada kali ini adalah 14 daripada media. Untuk edisi kali ini, sebanyak 5 sukan dipertandingkan iaitu badminton, 10 pin bowling, bola jaring 3 sebelah dan acara kemuncak, bola sepak 5 sebelah. Turut diadakan acara sampingan sukaneka, karaoke dan cabutan bertuah. Musim Liga Malaysia 2014 sudah pun melabuhkan tiranya 1 November lalu. Ketika ini, kebanyakan pasukan sudah mula memancing pemain berkualiti dan antara yang mendapat tumpuan pastinya pemain kebangsaan Nur Syahrul Idlan Talaha. Pemain yang dikenali dengan panggilan Mak Yo ini bakal berhijrah ke Angkatan Tentera Malaysia musim depan selepas 2 musim bersama JDT. Perkara tersebut disahkan laman web rasmi Kelab Johor Darul Takzim JDT Johor Southern Tigers hari ini. Menurut laman web itu, JDT memutuskan untuk tidak menawarkan kontrak baru kepada Nur Syahrul Idlan Talaha atau Mak Yo. Keputusan itu dibuat barisan kejurulatihan dan kaki tangan teknikal JDT yang bersetuju melepaskan beliau kerana kurang mendapat peluang untuk beraksi dalam kesebelasan utama. JDT dikatakan sudah pun membuat keputusan ketika saingan awal Piala Malaysia sebagai sebahagian daripada perancangan untuk skuad 2015.
JDT juga ingin menyeru kepada para penyokong supaya tidak mengecam Mak Yo kerana gagal menyempurnakan sepakan penalti pada perlawanan akhir yang lalu. Pengurusan JDT turut mengucapkan terima kasih kepada Mak Yo di atas segala jasa dan sumbangan pemain kebangsaan ini sepanjang 2 tahun bersama juara Liga Super itu. Sabtu lalu, Mak Yo dikecam hebat peminat bola sepak tempatan kerana gagal menjaringkan sepakan penalti sekaligus memberikan kejuaraan Piala Malaysia kepada Pahang. Mak Yo kini bersama skuad kebangsaan untuk menghadapi Piala AFF Suzuki yang akan bermula 22 November depan di Singapura. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia dikabarkan sudah pun mendapat persetujuan Mak Yo untuk beraksi bersama di Gladiators musim depan. Mak Yo merupakan seorang daripada 7 pemain baru yang dibawa masuk ATM musim depan. ATM turut mengekalkan 10 muka lama termasuk Ketua Pasukan Hairudin Omar, Amir Rizwan Taj dan K. Ruben. Di kem juara Piala Malaysia Pahang, Kapten Pasukan Muhammad Razman Roslan akhirnya memilih untuk kekal bersama Tok Gajah untuk semusim lagi. Razman dikatakan bakal kembali ke negeri kelahirannya Selangor namun memutuskan untuk kekal bersama Pahang. Pengesahan itu dibuat Presiden PBNP Tengku Abdul Rahman semalam. Razman yang mula mewakili Pahang sejak 2 tahun lalu membuat pusingan U selepas kejayaan membantu Tok Gajah mengekalkan Piala Malaysia buat 2 musim berturut-turut. Malah, Pahang berjaya merangkul Piala FA dan Piala Sumbangsi tahun ini. Kapten skuad Tok Gajah itu dikatakan mahu kekal bersama Pahang kerana faktor kekeluargaan yang diterapkan PBNP dan pengurusan pasukan selama ini. Malah, Razman yang dipetik dalam akhbar Berita Harian menegaskan Pahang mempunyai pakej serba lengkap menyebabkan beliau memutuskan untuk terus bersama pasukan itu. Ini bermakna Razman akan beraksi untuk Pahang buat musim ketiga tahun depan. Sementara itu, PBNP turut mengintai 2 pemain kebangsaan untuk memperkuatkan pasukan musim depan. Perancang Helang Merah Badrul Bakhtiar dan bekas pemain tengah Pahang Amirul Hadi Zainal dikatakan bakal disunting Pahang. Namun keputusan mengenainya belum diketahui. Kejohanan golf cabaran antarabangsa Garuda 2014. 4 lagi pemain melayakkan diri ke pentas Grand Final di Bali, Indonesia Januari depan. Liaquat Ali muncul juara kategori Gross sementara Dalimi Muhammad Dali muncul juara kategori Net. Sekaligus layak ke Grand Final selepas masing-masing mengguli saingan pusingan kelima bulan lalu. Cabaran antarabangsa Garuda masuk pusingan kelima bulan lalu menyaksikan 2 lapangan terkenal di Indonesia, Club Golf Sentul Highlands dan Club Golf Ranca Maya menjadi venue kejohanan. 80 pemain menyertai pusingan kelayakan kelima ini di mana juara dan naib juara kategori Gross dan Net akan menempah tempat ke Grand Final di Bali Januari depan. Selepas bertarung hebat, Liaquat Ali ditabal selaku juara kategori Gross selepas mencatat 164 pukulan keseluruhan mengenepikan cabaran Malvinder Singh yang mengumpul catatan sama. Namun juara milik Liaquat hasil perbezaan handicap. Tempat ketiga milik Muhammad Roslan Muhammad Din dengan 166 pukulan keseluruhan. Sementara itu, kategori Net menyaksikan Dalimi Muhammad Dali layak ke Grand Final selepas memungut 11 di bawah par keseluruhan. Ketinggalan 6 pukulan di belakang ialah pemain dengan handicap 13 Zalizan Osman dengan catatan 139 pukulan 5 di bawah par. Hadiah kepada pemenang disampaikan wakil Garuda Indonesia Fazila Kamudin di Jakarta. Pusingan kelayakan terakhir akan berlangsung 19 hingga 22 November depan. Laporan itu mengakhiri sukan malam ini. Kita kembali bersama rakan setugas. Silakan. Baik, terima kasih Nurul atas perkembangan sukan sebentar tadi. Satu sindiket penyelundupan dadah antarabangsa berjaya ditupaskan hasil kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM dan Polis Singapura. 3 guni dadah mengandungi 150 kg ketamin dirampas dalam kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP dekat Gelang Patah, Johor. 2 lelaki tempatan dan seorang rakyat Singapura turut ditahan dalam 3 serbuan semalam dan hari ini. Siasatan awal mendapati 2 suspek rakyat tempatan itu dipercayai aktif dalam pengedaran dan penerimaan dadah daripada sindiket antarabangsa. Pengarah Jabatan Siasatan Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Nur Rashid Ibrahim berkata 63,500 pil psikotropik dan 81 liter cecair disyaki dadah turut dirampas dalam serbuan sekitar Johor Bahru.
Kejayaan ini hasil risikan pasukan khas Ting Bukit Aman dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Johor dengan kerjasama Central Narcotic Bureau CNB Singapura. Modus operandi sindiket itu menggunakan kontena dengan mengisytiharkan membawa 360 serbuk soda, iaitu bahan untuk membuat kaca dan cermin. Pengisytiharaan palsu. Ini kali pertama kita mengesan sindiket ini membawa masuk dadah ke negara ini secara besar-besaran daripada Pakistan. Beliau bercakap dalam sidang media di IPK Johor. Turut hadir Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif dan pengarah CNB Singapura Eng Sher Song. It is by no means by chance. We have been working very closely since the 1970s, and in fact, myself. Best Sekian Nasional 8 edisi 5 November 2014 dan selepas ini ikuti Best 5.10 9 malam. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.